Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, jom kita dengan tazkirah. Sahabat-sahabat ni pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, banyak dah amalan yang Tuhan suruh kami buat. Kami menjunjung semua itu. Sembahyang, puasa, perang sabilillah, zakat, semua kami buat. Turun ayat suruh sembahyang, kami sembahyang. Turun ayat suruh perang, kami pergi perang. Turun apa ayat suruh zakat, suruh puasa, suruh apa, kami buat semua, tak ada masalah, dia kata. Dan sesungguhnya telah turun ayat tadi, padahal kami tidak kuasa untuk nak menanggungnya. Tapi bila turun ayat kata, teringat dalam hati pun dikira dosa pahala, yang ni kami tak boleh, kami tak mampu nak jaga diri kami. Bagaimana kami nak meninggalkan hati kami daripada berkata-kata? Sahabat kata, macam mana kita bila tengok satu benda tak kata apa? Macam mana? Tak boleh. Zamanlah tuan-tuan duduk di rumah pukul 8, tengok berita pukul 8, berita apa keluar, tuan-tuan ada satu benda dalam kepala. Bukan semua benda yang keluar dalam berita tu kita kata yes. Bukan semua benda keluar dalam berita tu kita kata no. Dalam masjid ni ada 1,500 orang ni. Bukan semua benda saya kata semua setuju. Tak ada. Tambah zaman lah lebih lagi. Macam-macam yang ada depan ni. Macam-macam punya pendirian, macam-macam punya fahaman, macam-macam punya ada di depan ni. Satu orang cakap, 5 orang boleh pakai, 5 orang tak boleh pakai. Masing-masing dengan latar belakang pendidikan, masing-masing dengan latar belakang pembacaan, masing-masing dengan latar belakang pergaulan, masing-masing ada proses sendiri dalam kepala dia. Dia boleh terima, tak boleh terima, tidak ada masalah. Tapi bila tak boleh terima, kecam, itu masalah. Bila tak boleh terima, kecam, itu masalah. Tapi bila tak boleh terima, kita pergi cek balik. Bila kita pergi cek balik, memang ada pendapat itu, kita berlapang dada, itu satu pendapat, bukan pendapat dia yang cakap ni, tetapi pendapat yang mai daripada sumber yang muktabar, kita terima. Walaupun kita tidak cenderung dengan pendapat itu, tapi itu pendapat daripada sumber yang muktabar, kita terima. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian, tiada seorang daripada manusia boleh lepas daripada teringat dalam hati. Maka apabila berkata-kata hati itu, maka semua dihisap Allah, sama ada baik ataupun tidak baik. Oh kacau, dia kata, kalau apa yang kita teringat semua dikira dosa pahala. Takut sahabat Nabi ni bila didengar oleh Nabi SAW perkataan mereka yang demikian itu. Sabda Nabi SAW, adakah hampa semua nak jadi seperti mana Yahudi dan Nasrani, yakni orang sebelum daripada kamu? Nabi kata begitu. Tu ayat Quran tau. Nabi kata, ayat tu ayat Quran yang kata benda ni terlintas dalam hati, hampa buatkah hampa tak buat, Allah akan hisap. Itu ayat Quran. Nabi kata, hampa nak jadi macam Yahudi dan Nasrani kah? Apabila Allah turun ayat di dalam Taurat, mereka tolak setengah, mereka terima setengah. Bila Allah turun ayat di dalam Injil, mereka terima setengah, mereka tolak setengah. Hampa pun nak jadi macam tu kah? Nabi tanya. Sedangkan Yahudi dan Nasrani itu mereka kata, kami dengar tetapi kami derhaka. Yahudi dan Nasrani, Bani Israel itu, kita baca cerita mereka banyak. Mereka kata apa? Ata'na wa asaina. Ya, kami dengar. Ini memang ayat turun dalam Taurat. Sami'na, kami dengar. Wa asaina. Tapi tolong, kami tak boleh pakai benda ni. Kami tak boleh pakai. Sama macam hukum sebat di Terengganu tu. Hukum sebat ni hukum Quran. Tapi hak dijalankan di Terengganu tu bukan sebat Quran, itu ta'zir, itu hukum di dalam bidang kuasa hakim. Hukum ta'zir. Homoseks, lesbian ni semua ni tertakluk di bawah hukum ta'zir. Dia bukan hudud, dia ta'zir. Jadi ta'zir maksudnya bidang kuasa hakim. Dan hakim jatuhkan hukum sebat. Sebat itu bukan sebat macam di penjara duk buat sebat sampai meluluh jatuh daging, bukan. Itu sebat Islam. Sebat Islam ni Quran sebut.
fajliduhum samanina jaldah. Sebat mereka ni dengan 80 kali sebat. Quran sebut. Satu Malaysia riuh tak boleh terima, sebat tu tak boleh terima. Itu hukum Quran sebut. Kalau Nabi masih hidup, dia akan tanya ni, macam sahabat mai duk abang kata ni, apa ni ayat ni turun, habislah kami. Kalau semua lintasan hati Allah akan kira dosa pahala, habislah kami. Apa Nabi kata dekat depa? Nabi kata, hampa nak jadi macam Yahudi dan Nasrani ke? Yahudi turun dalam Taurat, depa kata sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami tak boleh terima semua. Orang Nasrani turun dalam kitab Injil depa kata sami'na wa asaina, kami dengar tapi ada benda yang kami tak boleh terima. Adakah kamu, Nabi kata dekat sahabat 1400 tahun dulu, adakah hampa nak jadi macam Yahudi, nak jadi macam Nasrani? Allah buat turun dalam kitab suci, di dalam Taurat, di dalam Injil, hampa nak ambil sebahagian, nak tolak sebahagian. Kalau Nabi hidup hari ini, Nabi akan tanya benda yang sama. Ini Quran, hukum sebat ini ada dalam Quran, dan cara sebat juga mengikut kaedah syarak. Apa masalah dengan apa? Habis semua pakai komplain. Masya Allah. Tuan-tuan, politik is politik. Bila main bab agama, orang yang mengaku Islam, dia kena terima ketetapan agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dia kata para sahabat Nabi ini, bila Nabi SAW kata, hampa nak jadikan macam Yahudi, macam Nasrani, dia kata kami dengar tetapi kami bantah, kami engkar. Bahkan jangan kata begitu, hendaklah kata oleh sekalian kamu. Nabi kata dekat sahabat-sahabat ni, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kalau itu ayat dalam Quran, kalau Quran ada sebut benda tu, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. That's it, full stop. Keampunan engkau ya Tuhanku kami pohon, dan kepadamu lah tempat kembali. Itu ayat dalam Quran. Bagi tahu je kata Allah kata sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, full stop. Begitu. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, fanazalat hadhihi al-ayah ba'daha fanasakhatha, maka turunlah ayat itu. Kemudian daripada telah berkata sahabat-sahabat itu, tiada tertanggung dan tiada terlepaskan diri kami akan kata-kata hati. Ni yang kata Allah Subhanahu wa taala. Apabila sahabat rasa macam benda tu depa beyond depa punya kontrol, depa tak boleh nak kontrol hati depa daripada berkata-kata benda tak baik, susah hati depa, runsin depa mai jumpa Nabi, depa betul-betul habaq dekat Nabi, depa confess isi hati depa. Depa kata, ya Rasulullah, betul itu ayat Quran, tapi kalau betul macam tu, kami tak boleh nak kawal hati kami daripada berkata-kata. Bila depa pergi cakap macam tu sahaja di depan Nabi SAW, Allah serta-merta menasahkan ayat itu. Allah cancel ayat itu, Allah mansuhkan ayat itu. Bermula ayatnya seperti yang akan datang ini bacaannya serta keterangannya. Maka mailah satu ayat lain, Allah Subhanahu wa taala kata hak tadi cancel, pakai hak baru ni. Zaman tu. Tuan-tuan jangan pula saya lagi bila pergi bantah hukum sebat ni duk tunggu ayat lain turun. Dia tak turun dah, ayat sudah habis. Saya ni boleh baca macam mana ni, oh kalau ramai-ramai pakai tak setuju dia nanti main ayat lain tau. Dia mestilah faham macam tu pula. Ya Allah, cari pula ni mana satu Nabi pula nanti nak terima ayat ni, nak cancel ni, sebab-sebab ni mau duk cancel buat. Ini semua ni apa ni, apa? Tuan baca sendiri dalam surah Abang ni. Ya Allahu Akbar tuan-tuan. Tak apa nak reti agama tu seolah lah. Bagi orang-orang yang reti ulah. Bila benda ni menyangkut tentang hukum syariah, gatal rengkung nak cakap macam mana pun zid. Ini bukan bidang aku tak reti benda ni. Tiap-tiap negeri ada mufti, so mufti jawab.
Mufti ni semua mengaji universiti, ada yang sampai master's degree, ada sampai PhD, ada yang buat bidang syariah, ada yang buat syariah wal qanun, mengaji bidang perundangan Islam dan sebagainya. Kalau mereka nak cari penyakit, mereka pun kata tak boleh, tak apa. Lepas itu dia dengan Tuhan settle di sana. Oh, doa abang, bukan. Dia kata benda ni kita kena educate masyarakat dulu. Educate apa? Merdeka berapa puluh tahun dah. Duk nak educate ni berapa lama dah? Ni 31 Ogos baru ni berapa tahun dah merdeka. Nak educate apa lagi? Kawan hak cakap nak educate tu pun tak educate pun. Yes, betul. Benda tu nak buat mesti kena educate orang. Bila hang nak start educate? Bila? Maharaja lawak boleh buat pukul 8, pukul 9. Prime time boleh buat. Nak educate masyarakat tentang Islam tak boleh kan? Nak ambil time tu. Nampak macam marah, bukan marah. Nak abang kata ada sebahagian orang ni dia double standard. Dia ada dua pendirian. Satu pendirian dia tak mau Islam, satu pendirian dia buat macam-macam alasan dia duk bagi. 1001 alasan dia bagi. Kalau Nabi ada, Nabi akan tanya ni, macam Nabi tanya sahabat tadi, hampa nak jadi macam Yahudi dan Nasrani ke? Yahudi dan Nasrani, Allah buat turun ayat dalam Taurat, Allah buat turun ayat dalam Injil, mereka kata sami'na wa asaina. Kami dengar, ada kami ikut, ada kami tak boleh ikut. Hampa pun macam tu ke? Bila mai benda-benda macam ni hampa tak mau ikut. Hampa nak buat macam tu juga ke? Tuan-tuan, kalau kita lah tak mau angkat Quran ini, kita duk kata Al-Quran dusturuna. Quran itu perlembagaan kita. Kalau kita hak mengaku Islam, duk mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita tak mau ambil Quran letak di atas, siapa nak angkat Quran letak di atas? Tentu tak bimbang ke esok akhirat Tuhan tanya kita, hang diberi peluang hidup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, hampa hidup atas dunia dulu, pasal apa hang tak pernah tunjuk kata hang nak Quran didaulatkan? Apa nak jawab di depan Allah Subhanahu wa taala? Atas dunia, tuan-tuan buatlah apa pun, tunjuklah pandai tuan-tuan macam mana pun. Pi sana esok rekod kita. Kita akan sambung baca, bukan kitab ni. Kita akan sambung baca di masjid Simpang 4 Pematang Buluh, ayat akan datang, tuan-tuan. Dia dicerita kat kita macam mana menyesainya manusia ni apabila dia dibangkitkan di hari akhirat esok. Dia orang Islam, dia orang beriman, dia menyesai depan Allah. Dan macam mana menyesainya orang yang hidup atas dunia 5, 60, 70 tahun, tiba-tiba dia tak beriman dengan Allah, dia tidak jadi orang Islam, macam mana menyesainya dia di hari akhirat esok. Ayat akan datang insya-Allah, panjang umur, Allah bagi sihat kita baca. Sampai kafir ni kata apa? Ya laitani kuntu turaba. Itu Quran. Allah kata orang yang Allah bagi peluang hidup atas dunia, dia hidup tapi dia tidak jadi orang yang mau beriman dengan Allah, tidak mau percaya Quran, tidak mau ikut Quran, tidak mau ikut hadis Nabi, dia mati sebagai orang yang bukan Islam. Di hari akhirat esok dia kata ya laitani, wahai Tuhanku, kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau daripada dulu tak usah bagi aku jadi manusia, bagi aku jadi tanah sudah pilih. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kerana dia jadi manusia, kerana dia engkar perintah Allah, di hari akhirat esok dia rasa silap hak dia buat ni, silap yang tak boleh tebus. Dia kata lagi baik aku daripada dulu kuntu turaba, aku ni jadi tanah aja, tak usah jadi manusia. Kerana tanah tidak akan dihisap, tidak akan diletakkan di syurga, di neraka. Macam tu punya Tuhan habaq kat kita. Kenapa kita masih bebaik lagi tuan-tuan? Tidak mau ikut kitab suci kita, kitab Al-Quran.